Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Okey, projek kita kali ini projek Isuzu 4HG1. Okey. Ini enjin recon ya. Ini enjin recon. Tapi terpaksa kita buat general overhaul. Ini enjin owner yang pertama, dia baru beli ni 4HG1. Start okay, good. Mungkin time di kedai half cut tu mungkin dorang test hidup okay. Memang betul lah okay, tapi enjin no good. Startnya good tapi enjinnya no good. Dia punya harga kalau dapat nampak ni 22,000. Ni enjin 22,000. Dia punya masalah bila panas minyak enjin menendang di dipstick tu. Tapi kalau masa sejuk kita start enjin dia normal. Tunggu sudah hidup setengah jam, minyak mula menendang di bahagian dipstick tu, pengukur minyak enjin tu. Jadi owner yang pertama mungkin dia fed up dengan enjin ni. Dia jual sekali dengan lorinya. Jadi owner yang kedua beli ni lori, dia angkat enjin buat turun pi sini. Jadi kita buat siasatan. Kenapa minyak enjin boleh menendang masa enjin sudah panas? Kalau tengok enjin ni memang baru bikin lah. Tu gam tu memang gam warna merah. Maksudnya dia bukan second hand Jepun lah. Ni enjin recon. Kalau enjin second hand dari Jepun, tiada bekas gam-gam begini ni, tiada. Sebab di Jepun tiada jual gam gasket warna merah tu. Di Malaysia siap ni jual gam gasket warna merah dengan gam Indian ni. Ni gasket head. Tengok tu bekas gam Indian. Maksudnya enjin ni sudah buat general overhaul. Piston ada 2 biji dia ganti. Masa general overhaul tu dia ganti ni jenama Izumi. Ada 2 biji dia ganti. 2 masih original. 2 biji ni masih original. Jenama Art ni dia memang original Isuzu lah. Isuzu. Okey. Kita buat siasatan bahagian-bahagian yang boleh menyebabkan minyak enjin menendang ni. Maksudnya kompresor enjin ni miss bah. Dia miss ke dalam enjin. Pertama valve seal. Bahagian pertama valve seal. Tapi valve seal ni dia tiada isu lah. Tiada isu sebab sudah buat general overhaul kan. Dia masih lembut. Tapi saya lepaskan juga valve seal. Saya mau buat pemeriksaan bahagian valve guide. Lubang valve ni kalau dia sudah makan, sudah besar, maksudnya valve ni dia banyak free play, dia boleh goyang kiri kanan ataupun boleh menyebabkan angin kuat tembus. Dia tembus daripada seal ni. Sebab valve guide tu boleh goyang. Tapi kalau bahagian sini bermasalah, tidak perlu tunggu enjin panas. Maksudnya hidup enjin 1 minit atau 2 minit untuk cukup sudah angin dalam enjin tu, dalam bahagian crankcase ni lah. Penuh sudah angin, tetap dia menendang. Dia tetap akan menendang di bahagian dipstick. Jadi dia punya masalah. Saya dapat kesan bahagian liner. Tapi liner ni tidak makan. Sebab ni liner waktu sebelum ini orang buat general overhaul ni, sebelum enjin ni dijual, liner ni memang dia gantilah. Sebab biasanya enjin kalau sudah berusia, bahagian sini tetap sangkut kuku. Biarpun kita jaga minyak enjin kan, kalau sudah berusia dia tetap sangkut kuku ni bahagian sini. Tapi ini semua cantik. Saya mau tes ring sebab dia sudah buat general overhaul. Saya mau ukur ring
ring pun cantik, dia punya gap ni cantik, sangat cantik, tidak jauh. Lagi satu, kalau bagian ring ni bermasalah ataupun liner bermasalah, sama juga, kita start engine, tidak perlu tunggu lama, minyak tetap menendang di bagian dipstick ni kalau bermasalah bagian ring ataupun liner. Tapi ring saya ukur okey, liner pun okey, tidak makan, piston pun cantik, tiada yang kecut. Tetapi masalahnya di sini. Okey, perhatikan nih, silinder nomor 1 tuh, dia ada calar-calar, seolah-olah enjin pernah naik panas, tapi bukan sebab naik panas. Perhatikan nih, ini piston untuk nomor 1. Ini bukan sebab naik panas, ini sebab tiada pelincir. Ini sebab tiada pelincir. Piston ni tidak dapat pelincir. Kalau sebab naik panas tu, dia punya bekas di sini lain, ini tidak dapat pelincir. Okey, dia punya masalahnya, ini masalahnya. Okey, ini namanya oil jet. Dia ada 4 biji. Setiap satu piston dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 2 oil jet tercabut dia punya pipe. Nih, ada 2 oil jet tercabut dia punya pipe. Maksudnya masa saya buka nih, ini yang terpasang di sana. Jadi ada 2 piston yang tercalar teruk sebab dia tidak dapat pelincir. Ada 2 piston yang hampir boleh kita cakap macam mana, enjin boleh jam lah, enjin boleh bunyi kasar lah kalau dia biarkan kan. Kalau dia pakai saja enjin ni, piston tu akan calar kuat, enjin bunyi kasar, ataupun piston boleh jam sebab dia tidak dapat pelincir, sebab ada 2 oil jet dia punya pipe tercabut. Okey, fungsi oil jet ni kedudukannya di sini. Okey, perhatikan nih pistonnya. Nih, contoh lah nih. Okey, piston ni bagian tepi dia ada 1 paret. Bagian lain dia tiada. Dia hanya ada 1 bahagian. Okey, oil jet ni kedudukannya di sini. Lepas tu dia punya muncung ni, ujung oil jet ni dia tembak ni lubang. Dia di sini gini. Masa piston turun, dia akan rapat di sini. Jadi minyak enjin yang datang dari oil jet ni dia akan siram di dalam. Lepas tu minyak enjin yang disiram tu akan mengalir di bahagian ring nomor 3 ni, ataupun ring minyak. Okey, jadi bila ring nomor 3 ni dapat minyak, permukaan liner ni akan dapat minyak. Jadi pergerakan ring piston tu akan lancar lah sebab ada minyak. Okey, jadi kenapa enjin sekarang ni boleh menendang minyak masa enjin panas? Okey, mula-mula kita mau faham sifat besi. Besi ni masa sejuk dengan masa panas dia berbeza ukuran. Contoh ni ring piston lah, kan, masa sejuk ni dia punya gap ni sangat rapat. Tapi bila panas dia akan ada jarak sikit. Sebab liner ni akan kembang. Okey, jadi bila liner ni tidak dapat minyak sebab oil jet ni tidak ada pipe, tidak boleh siram, di sini dia sangat kering. Okey, masa enjin tu sejuk, ukuran ring piston ni dah sangat rapat, jadi kompres tu masih padat. Dia belum tembus ke bawah.
Dia tidak boleh menghasilkan angin yang tembus ke bawah. Jadi dipstick ni tidak menendang minyak. Jadi bila panas, enjin sudah panas, liner ni mengembang, lepas tu ring ni tidak dapat minyak, tiada pelincir, tiada perlindungan di bahagian sini, itu yang menyebabkan angin senang tembus. Sebab kalau ada ring, saya ini confirm ring piston ni semua baru, saya sudah ukur, semua baru, semua dia punya gap cantik. Jadi kalau ada ring piston yang rapat begini, lepas tu dia ada minyak lagi, ada bantuan minyak, dia akan jadi padat. Biarpun liner ni kembang, minyak ada melekat di tepi-tepi ring ni, kompres tu dia padat, dia tidak akan tembus ke bawah. Tapi bila tiada minyak, dia sangat kering, sangat kering. Bila liner kembang, angin tu akan tembus. Itu yang menyebabkan enjin ni bila panas dia tendang minyak. Sebab liner tidak dapat minyak enjin. Kalau dibiarkan lama-lama, enjin ni boleh parah lah. Mungkin piston boleh pecah. Tapi nasib owner yang pertama, dia tidak pakai lama, dia jual. Owner kedua ni, terus dia cabut enjin, dia bawa pergi sini. Jadi cepat dia diselamatkan. Ini dia punya masalah. Oil jet tercabut dia punya pipe. Jadi dia punya moral of the story, engine recon ni, engine second hand ni, sepatutnya dia tiada gam. Kalau second hand dari Jepun kan dia tiada gam. Tapi kalau sudah ada gam, engine tu engine recon. Jadi yang ini bukan masalah pomen, bukan kesalahan pomen, sebab benda ni tercabut, bukan patah, benda ni tercabut. Tuh, masih ada bekas dia punya patri. Ini bukan salah pomen, tapi apa yang saya mau kongsikan, enjin tendang, minyak enjin tendang di dipstick tu masa enjin panas, puncanya daripada oil jet ni tidak berfungsi ataupun tidak ada. Jadi liner tu kering, kompresor senang tembus. Satu, enjin bila panas, ukuran liner ni dia akan berubah. Jadi gap ring piston tu akan longgar sikit. Kedua lagi, bila lama tiada dapat pelincir, piston tidak dapat pelincir, liner tu boleh calar, boleh menyebabkan angin tu akan sentiasa tembus. Tidak kiralah panas kah, sejuk kah, dia akan sentiasa tembus sudah, sebab calarnya terlalu dalam. Ini enjin masih boleh diselamatkan. Kita polis sejak ni liner, tidak perlu tukar. Kita polis sejak, sebab ring piston baru, piston pun masih cantik, ada yang baru, yang lain tu masih cantik, jadi masih boleh kita selamatkan. Jadi kos tidak terlalu tinggi lah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.